Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, pada minggu ini sekali lagi kita masuk ke tajuk baru, unit baru, iaitu minda sihat. Unit 6, minda sihat. Baik, pada akhir sesi pembelajaran kita ini, kamu akan dapat membaca teks yang bertajuk Cerialah Sahabatku dengan sebutan yang jelas dan betul. Dan yang kedua, kamu dapat tulis semula, salin semula contoh karangan biografi yang bertajuk Seorang Doktor. Dan yang ketiga, kamu dapat bina sendiri karangan biografi yang bertajuk Seorang Jururawat. Baik, untuk mencapai objektif kita yang pertama, apa yang perlu kamu buat adalah buka buku teks kamu, muka surat 38. Buku teks, muka surat 38. Dan kamu akan dapat lihat teks ini pada muka surat tersebut. Teks ini bertajuk Cerialah Sahabatku. Tajuk dia Cerialah Sahabatku. Dan teks ini bercerita ataupun berkaitan tentang seorang murid yang bernama Dayang. Jadi kamu perlu baca dari awal hingga akhir dan fahamkan apa yang disampaikan oleh teks ini. Kamu tidak perlu rakam dan hantar kepada saya. Tidak perlu rakam dan hantar. Cukup sekadar kamu baca untuk diri kamu sahaja, untuk kamu faham sahaja. Kenapa kena faham? Baik. Sebenarnya yang kamu baca ini sebenarnya contoh karangan biografi. Karangan biografi ini apa? Baik, karangan biografi ini sebenarnya cerita ataupun berkaitan seseorang. Karangan biografi ini sebenarnya kamu bercerita tentang seseorang, sama ada diri kamu sendiri ataupun orang lain. Orang lain itu termasuklah ayah kamu, ibu kamu, abang kamu, tak kisah. Bila kamu menulis karangan dan bercerita tentang seseorang, maka itulah karangan biografi. Saya tidak perlu terangkan dengan jelas kerana kamu dah belajar masa kamu tahun 3 lagi. Tahun 3 kamu sudah belajar bagaimana untuk membina karangan biografi. Kalau kamu nak faham lagi, nak jelas lagi biografi itu apa maksudnya, kamu boleh buka Kamus Dewan, ataupun kalau tak ada Kamus Dewan di rumah, type sahaja di Google maksud biografi. Ini untuk kamu lebih fahamlah apa maksud biografi. Jadi itulah sebabnya kamu kena faham teks Cerialah Sahabatku ini. Teks ini macam yang saya bagi tahu tadi berkaitan dengan seorang murid yang bernama Dayang. Baca dan fahamkan. Baiklah, setelah kamu baca dan dah faham teks Cerialah Sahabatku tadi, maka tercapailah objektif kita yang pertama. Untuk capai objektif kita yang kedua, inilah tugasan kedua kamu. Baik. Apa yang perlu kamu buat adalah salin semula contoh karangan biografi di bawah. Salin semula contoh karangan ini pada buku penulisan kamu. Baik, contoh karangan biografi ini bertajuk Seorang Doktor.
macam yang saya bagi tahu awal tadi, karangan biografi ini sebenarnya kamu bercerita tentang seseorang. Jadi contoh karangan ini bercerita tentang seorang doktor yang bernama Azman. Jadi apa yang perlu kamu buat? Salin pada buku penulisan kamu. Ini perenggan pertama, perenggan kedua dan perenggan ketiga. Baik macam yang saya pernah ajar awal-awal sesi pembelajaran kita bulan lepas, karangan yang kamu perlu bina ataupun bentuk karangan yang perlu kamu bina, satu perenggan mesti ada sekurang-kurangnya 3 ayat. Satu perenggan mesti sekurang-kurangnya ada 3 ayat. Jadi untuk tahun 5 ni saya tak minta banyak. Mana-mana karangan yang kamu bina, yang kamu tulis, kamu hanya perlu bina 5 perenggan sahaja. Ini karangan bukan ulasan. Ulasan tu 3 perenggan. Untuk karangan, mana-mana karangan, kamu perlu bina 5 perenggan. Satu perenggan mesti ada sekurang-kurangnya 3 isi. Jadi keseluruhan ayat dalam karangan kamu ada berapa? 5 perenggan kali dengan 3 ayat. 5 kali 3, 15. Hanya 15 ayat sahaja yang perlu kamu bina dalam mana-mana karangan kamu. Saya harap lepas kita dapat bersemuka nanti, dapat belajar dalam kelas balik nanti, saya dapat terangkan dengan lebih jelas macam mana bentuk atau struktur ayat yang saya nak kamu buat. Baik, untuk kali ini salin saja contoh karangan seorang doktor. Ini perenggan pertama, 2 dan 3. Baik, ini sambungan karangan seorang doktor. Kalau tadi perenggan pertama, kedua, ketiga, dan ini perenggan keempat dan perenggan kelima. Baik, saya nak betulkan kenyataan saya tadi. Tadi saya cakap ada di hujung-hujung tadi saya ada cakap satu perenggan saya nak 3 isi. Bukan, saya salah. Satu perenggan 3 ayat, bukan 3 isi. Satu perenggan 3 ayat, bukannya satu perenggan 3 isi. Baik, saya nak ingatkan kamu dalam binaan mana-mana karangan, dalam binaan mana-mana penulisan, ayat yang kamu bina tu mesti ada kaitan, mesti ada kesinambungan dia. Lepas ni saya akan terangkan dengan jelas lah. Baik, untuk ni salin hingga selesai perenggan 4 dan perenggan 5 ini, dan cuba fahamkan bentuk karangan ni, binaan karangan ini. Jangan tulis saja tapi tak faham. Cuba fahamkan. Baik, masuk kepada tugasan ketiga kamu. Tugasan kamu yang ketiga adalah tulis sebuah karangan bertajuk Seorang Jururawat. Tulis sendiri, bina sendiri satu karangan, sebuah karangan yang bertajuk Seorang Jururawat. Katakanlah dalam keluarga kamu ada yang bekerja sebagai jururawat. Bolehlah kamu tulis tentang orang tersebut. Contohnya, kalau ibu kamu seorang jururawat, maka kamu boleh tulis tentang ibu kamu. Yang penting karangan yang kamu perlu bina itu
mestilah tentang seorang juru rawat. Tadi saya bagi tahu tentang kaitan atau kesinambungan antara ayat dan ayat. Baik, macam yang saya bagi tahu, satu perenggan, saya nak sekurang-kurangnya 3 ayat. Baik, macam mana? Apa maksud kaitan? Apa maksud kesinambungan? Okey, contoh, katakanlah ayat pertama, perenggan pertama, ayat pertama. Kamu bagi tahu tentang nama. Ayat pertama, nama jururawat tu. Ayat kedua, kamu tulislah tentang umur jururawat tu. Ayat ketiga, kamu tulislah tentang di mana jururawat itu dilahirkan. Maksudnya ayat pertama, kedua, ketiga tu ada dia punya susunan dia, ada dia punya urutan dia. Janganlah kamu ayat pertama nama jururawat, tiba-tiba ayat kedua kamu dah cerita jururawat tu dah tolong orang aksiden, tiba-tiba ayat ketiga kamu tulis pula jururawat tu dah nak pencen. Itu tak ada kaitan. Bukan tak ada kaitan, kaitannya terlalu jauh, susah nak faham nanti apa yang kamu cuba sampaikan. Itu maksud kaitan atau kesinambungan. Jadi saya harap untuk tugasan yang ketiga ini tiada masalah untuk kamu buat. Kenapa? Sebab karangan, macam saya bagi tahu awal tadi, karangan biografi ini kamu dah belajar masa kamu tahun 3. Tahun 4 pun ada karangan biografi. Tak ada alasan untuk kamu tak boleh tulis karangan jenis biografi. Karangan biografi ini karangan yang paling mudah. Jadi sepatutnya semua kamu dah boleh buat karangan jenis biografi. Jadi macam saya bagi tahu, yang kamu perlu bina sendiri ini karangan bertajuk seorang jururawat. Nak tulis tentang mak kamu ke, kakak kamu ke, makcik kamu ke, terpulang. Yang penting mesti jururawat. Mesti jururawat. Kalau tak faham juga, tak jelas juga, rujuk balik contoh karangan seorang doktor tadi tu. Saya harap kamu tiada masalah lah untuk laksanakan tugasan ketiga ini. Mudah saja. Sekian saja untuk kali ini. Jadi saya harap pada minggu ini makin kurang murid yang tidak menghantar tugasan. Masih lagi ada murid yang tidak menghantar tugasan langsung dari minggu pertama hinggalah minggu lepas. Ada lagi yang tak hantar langsung. Jadi saya harap minggu ini makin kuranglah murid yang tidak menghantar tugasan. Dan saya juga harap tugasan kali ini tiada masalah untuk kamu selesaikan, untuk kamu laksanakan. Mudah saja. Kalau tak faham juga, macam saya bagi tahu tadi, cuba rujuk dulu contoh-contoh karangan. Tak faham juga boleh tanya saya lah. Tapi pada saya karangan biografi ini terlalu mudah, sangatlah mudah. Jadi sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.